Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, sehari dua hari ini kita banyak orang kata boleh melihat di dalam sosial media, media-media tempatan kita bahawa banyak diceritakan berkenaan dengan isu tuntutan pengunduran KWSP yang boleh dikatakan semakin hangat diperkatakan sekarang. Okey, jadi beberapa hari yang lepas, semalam kalau tak salah saya kot, mula-mula ada satu kenyataan media daripada utusan online yang mana ada dinyatakan satu tuntutan daripada Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin PWRN, yang mana presidennya telah pun berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga telah menceritakan berkenaan dengan keperluan dalam tuntutan KWSP bagi mewakili semua pencarum dengan mekanisme pengeluaran 50% daripada akaun satu ataupun maksimum sehingga RM50,000 kalau tak salah saya. Okey, jadi respon yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri adalah mengikut apa yang dikongsikan. Beliau bersetuju dengan cadangan tersebut dan beliau akan menggunakan posisi beliau sebagai seorang ahli parlimen dan akan menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan pengunduran KWSP ini apabila Dewan Parlimen dibuka kelak, yang mana Dewan Parlimen akan mula bersidang bermula pada 13 Februari selama 5 hari terdahulu untuk titah diraja. Kemudian mungkinlah kita akan dengar berkenaan dengan isu-isu KWSP ini. Okey, yang mana kita juga tahu ada beberapa ahli-ahli parlimen lain daripada blok pembangkang yang sebagainya, yang mana mungkin hampir sekitar 40 orang, saya tidak pasti jumlah yang tepat, yang mana akan menyuarakan perkara yang sama juga berkenaan dengan tuntutan KWSP. Okey, jadi yang keduanya adalah berkenaan dengan Pertubuhan Kekayaan Inovasi Rakyat, yang mana mereka telah pun menandatangani satu MOU bersama dengan GHRF, Global Human Rights Federation kalau tak salah saya, dan juga mereka telah pun orang kata melakukan sidang media, berkongsi luahan bersama pencarum dan sebagainya. Dan pada sebelah petangnya pula mereka mengadakan satu sidang media bersama dengan Yang Berhormat Sani Hamzan di Putrajaya, yang mana beliau merupakan seorang ahli parlimen daripada Parti Amanah, yang mana beliau menyatakan juga komitmen beliau untuk menyuarakan berkenaan dengan isu KWSP secara bersasar yang dibawa oleh pihak Pertubuhan Kekayaan Inovasi Rakyat apabila parlimen dibuka nanti. Ataupun kaedah yang kedua yang beliau mengatakan adalah melalui perkongsian terus memorandum yang telah diberikan kepada beliau untuk beliau sampaikan kepada Presiden Parti beliau, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Okey, itu adalah antara perkara yang berlaku kebelakangan ini. Jadi sedikit apa yang saya nak nyatakan, kalau kita tahu kita ada tuntutan 50,000, kita ada KWSP for all dan sebagainya, yang mana seperti apa yang telah pun dikongsikan oleh PWRN semasa sidang ataupun perjumpaan rasmi beliau dengan Datuk Ismail Sabri, yang mana dalam kenyataan media ini telah pun menyatakan bahawa selain PWRN, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO yang lain sebelum ini menuntut kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membenarkan pengeluaran KWSP sama ada secara bersasar ataupun one-off. Okey, ada pelbagai tuntutan lah. Bagaimanapun, Perdana Menteri dalam satu majlis di Kangkang Perlis sebelum ini dilaporkan berkata kerajaan perlu mempertimbangkan nasib dan masa depan pencarum KWSP sebelum membenarkan lagi pengeluaran tersebut. Okey, jadi ini adalah satu jawapan yang lama, yang mana apabila sebuah NGO iaitu Pro Rakyat memberikan memorandum mereka berkenaan dengan tuntutan KWSP, keesoknya Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan respon berkenaan dengan jawapan ini, dan jawapan ini adalah antara kenyataan yang selalu dipetik oleh pihak media. Dan jika kita lihat di sini, beliau menyatakan bahawa beliau perlu melihat kepada mempertimbangkan nasib dan juga masa depan pencarum KWSP.
Okey, jawapan beliau ini adalah satu jawapan yang tepat jika beliau memfokuskan kepada pengeluaran secara for all. Tak kisah sama ada RM10,000 hingga RM30,000 ataupun 50% daripada akaun satu, maksimum RM50,000 seperti yang dibawa oleh dua NGO yang lain. Tetapi jika beliau melihat kepada nasib dan juga masa depan pencarian kader BSP, beliau perlu juga melihat kepada tuntutan pengeluaran secara bersasar, yang mana PJR ini membawa satu tuntutan, contohnya telah pun dikemas kini dalam sidang media semalam, bahawa 4 usul membabitkan kategori suri rumah, ibu bapa tunggal, bekas pekerja swasta yang tidak lagi aktif mencarum dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, pencarum yang berusia 54 tahun ke bawah yang masih lagi mempunyai baki dalam akaun satu. Jadi di sini, bagi golongan suri rumah, ibu bapa tunggal yang sudah tidak aktif mencarum dan sebagainya, mereka ini adalah golongan-golongan yang wajar dipertimbangkan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim bimbang dengan orang kata simpanan persaraan bagi pencarum-pencarum yang lain. Tetapi bagi pencarum yang telah membesar lebih awal ini, masa depan mereka adalah sekarang ini, dan masa sekarang inilah yang patut kita bimbangkan, kerana jika kita menahan lagi wang caruman mereka ataupun menahan lagi wang simpanan di dalam akaun kader BSP mereka sehingga satu tempoh 10 tahun ataupun mungkin akan terpaksa tunggu sehingga 15 tahun sehingga sampai ke usia 55 tahun, apa yang mereka perlu ataupun di mana mereka nak dapatkan keuangan, sumber keuangan pada waktu ini. Sedangkan wang di dalam akaun kader BSP itu merupakan satu-satunya sumber keuangan yang masih mereka ada. Jadi di sini, okey, benda ni mudah sahaja. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim merasakan pengeluaran kader BSP yang dituntut secara for all dan sebagainya tidak boleh dilaksanakan, sukan tak dilaksanakan dan sebagainya, kita ada pelbagai mekanisme. Tetapi apa-apa pun, utamakan dulu nasib bagi pencarum-pencarum yang sekarang ini daripada golongan yang tidak aktif mencarum ini, yang tidak ada sumber pendapatan, tidak ada pekerjaan, malah mereka ini tidak dapat kembali semula untuk bekerja. Ini yang seharusnya diambil tindakan terlebih dahulu, kemudian barulah pergi pula kepada mekanisme ataupun sebarang pertimbangan terhadap pengeluaran untuk tuntutan secara one off ataupun tuntutan RM10,000, RM30,000, 50% dan juga sebagainya. Jika kita masih lagi nak memikirkan mekanisme, menangguhkan lagi orang kata tuntutan dalam pelaksanaan dan juga sebagainya, nasib golongan pencarum yang mungkin disasarkan sekitar 3 juta pencarum yang sudah tidak aktif mencarum ini, kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada mereka di dalam bukan masa hadapan yang terlalu panjang, tapi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Perkongsian di sosial media berkenaan dengan tekanan yang mereka hadapi ini, kalau kita dengar, saya sendiri sempat mendengar segejara mingguan lah. Jadi kadang-kadang kita rasa takut dan kita rasa bimbang macam dia orang ni akan mengambil satu keputusan ataupun satu jalan yang mudah untuk menyelesaikan kesemua masalah, yang mana na'udzubillah, saya pun tak nak sebut lah, tetapi perkara ini harus dielakkan oleh pihak kerajaan. Kerajaan perlu faham dan perlu ingat tanggungjawab mereka bukanlah sekadar untuk apa saja yang mereka laungkan sekarang ini, tetapi nasib golongan-golongan yang di bawah ini yang perlu terbela. Tak kisah sama ada golongan B40, M40 ataupun T20, selagi mana mereka ini berkelayakan, berkeperluan, bersasar dan sebagainya, pertimbangan terhadap pengeluaran secara bersasar ini harus dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan segera. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan dengan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat channel, dan juga TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.